kenyataan media wajib sokong UMNO BN PRU 13. Satu sidang media telah diadakan di kediaman Presiden Jalur 3, Jati, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Pandangan dan sikap Jati dalam PRU ke-13. Jati amat menyedari bahawa PRU ke-13 adalah ibu segala pilihan raya. PRU 13 akan menjadi penentu kepada nasib dan jatuh bangunnya agama Islam bangsa Melayu, institusi raja dan secara keseluruhannya keharmonian hidup bermasyarakat dalam negara kita. Kesilapan rakyat membuat pilihan akan mengakibatkan bencana dan malapetaka yang sukar diperbaiki lagi. Perlu disebutkan di sini, Jati sering dihujani dengan persoalan berkaitan dengan sikap dan tindakan yang mesti diambil oleh ahli-ahli Jati dan anggota masyarakat luas yang keliru, yang sehingga ini tidak mendapat panduan yang sepatutnya untuk membuat pilihan yang tepat dalam pilihan raya kali ini. Jati mengambil makluman dan ingatan bahawa keputusan yang dibuat mesti berlandaskan antaranya kepada kaedah usul fiqh yang telah diguna pakai zaman berzaman. Di antara kaedah tersebut ialah sesuatu matlamat tidak menghalalkan sesuatu cara. 2. Menolak sesuatu keburukan lebih baik daripada mengambil sesuatu kebaikan. 3. Memilih atau melaksanakan keburukan yang lebih kecil dari keburukan bagi tujuan menolak keburukan yang lebih besar dari keduanya. Yang keempat, perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengannya, maka perkara tersebut menjadi wajib. Setelah dibuat rujukan, penelitian dan beberapa sumbangsaran seperti di atas, Jati mengambil pendirian bahawa selari dengan gagasan perjuangan Jati atau iaitu mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja. Maka dengan melihat kepada realiti semasa dan keperluan membuat pilihan yang tepat dalam PRU ke-13 ini, maka Jati memutuskan bahawa menjadi kewajipan kepada para pengundi Melayu Muslim untuk memilih dan mengundi Barisan Nasional di dalam PRU ke-13 kali ini. Dengan penuh keinsafan dan rendah diri, Jati sukacita merakamkan bahawa pertubuhan ini tidak dapat menaruh walau sebutir keyakinan pun kepada Pakatan Rakyat dan ketiga-tiga parti komponennya untuk mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja. Hal ini jelas terbukti dalam isu-isu berkaitan dengan kalimah Allah yang hendak disyirikkan, negara Islam dan hudud yang telah digugurkan, negara sekular yang akan dibentuk, fahaman dari pluralisme barat yang akan dijadikan asas bernegara, fahaman pluralisme yang akan dijadikan asas beragama, menghapuskan hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, Jati memohon kepada para pengundi khasnya memberi perhatian kepada beberapa persoalan. A. Adakah kita boleh meletakkan tanggungjawab mengagungkan Islam kepada DAP yang dengan tegas ingin membentuk negara sekular? B. Adakah kita dapat mengharapkan perjuangan menegakkan Islam dan melaksanakan hudud yang telah diperjuangkan sejak 60 tahun yang lalu oleh PAS akan terus disambung oleh pimpinan yang dilihat mabuk untuk keputerajaya? C. Adakah kita yakin akan terbentuknya negara bermoral dan rakyat bersyahsiah dengan negara ini dinakhodakan oleh pemimpin-pemimpin Parti Pakatan Rakyat yang sedang bergelut dengan pemasaran moral yang berterusan dan serius? Inilah di antara persoalan yang sentiasa bermain di kepala dan di benak pemimpin-pemimpin Jati yang perlu dirungkaikan. Diharap dalam PRU ke-13 nanti, pengundi-pengundi Melayu Islam khususnya dapat membantu merungkaikan masalah kenegaraan ini dengan menolak Pakatan Rakyat. Jati sebagai NGO menyeru orang Melayu dan mereka yang beragama Islam supaya menyokong UMNO dan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-13 ini. Jati menegaskan bahawa keputusan yang dibuat mesti berlandaskan kepada kaedah usul fiqh. Untuk menegaskan bahawa kalau kita lihat segi pertimbangan hukum Islam, maka itulah kesimpulan pimpinan Jati bahawasanya sudah jatuh wajib undi UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kita kembali balik pada asas. Kaedah fiqh pertama yang telah disentuh oleh Datuk Hassan, saya sebut mafhum je. Pertama, sesuatu matlamat tidak menghalalkan sesuatu cara. Ya? Ends does not justify the means. Maksudnya. Apa maksudnya dalam konteks pendirian Jati? Untuk mencapai mana-mana matlamat, Islam tidak mengizinkan sebarang cara kerana cara juga mesti sesuatu yang dalam lingkungan syarak. Justru, usaha pembangkang untuk memperolehi kejayaan walaupun dengan mengkufur nama Allah
membawa pada perpecahan umat, mengabdikan diri pada pendirian pihak yang menentang kewujudan negara Islam dan pelaksanaan hukum hudud, serta merestui ideologi pluralisme, liberalisme, sekularisme dan LGBT, jelas menunjukkan bahawa pembangkang sanggup mengorbankan prinsip dan nilai Islam demi mencapai matlamat politik mereka. Bila kita lihat bahawa pembinaan negara Malaysia dari sudut sejarah, dari sudut budaya, ya, dia mengambil pertimbangan beberapa asas yang fundamental. Ya. Antara asas yang fundamental, ya, di samping kita merujuk kelembagaan, iaitu perkara faktor Islam yang sangat penting dalam negara kita, di mana perlembagaan memberikan landasan, ya, iaitu perkara 3 dalam kurungan 1, iaitu Islam dilihat sebagai agama persekutuan. Dalam masa yang sama tidak menafikan kebebasan beragama di kalangan orang lain. Ini asas prinsip yang fundamental. Yang kedua, apabila kita sebutkan memperkasa orang Melayu, umat Melayu, ya, penting untuk memberi, ya, satu perimbangan jangka panjang. Apabila orang Melayu diperkasakan, ya, orang-orang umat Melayu diperkasakan, dengan sendirinya dia mencari satu titik keseimbangan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Tetapi yang sangat penting atas pedoman Islam yang ada dalam perlembagaan, orang-orang Melayu yang beragama Islam ini jangan lakukan kezaliman pada orang lain. Ternyata kita lihat dalam konteks di Malaysia, equity, ya, atau pegangan orang Melayu masih dalam kadar 20%. Walaupun kita telah merdeka, ya, selama lebih 50 tahun. Dan kadar, ya, pegangan orang bukan Melayu, equity, ya, melepasi 80%. Oleh itu menjadi kewajipan, ya, mana-mana kerajaan atau kerajaan sekarang terutamanya, ya, untuk memperbaiki pencapaian ini. Sebab itu program-program untuk memperkasa orang Melayu dalam pendidikan, dalam penghasilan human resource dan begitu, ini sangat penting diberi perhatian. Pada hemat kami dalam Jati, maju, ya, bukan sekadar dalam bersifat, ya, kebendaan. Maju merujuk pada kualiti manusia dan insan, dan dia merujuk pada sistem pendidikan yang ada. Presiden Jati merakamkan setinggi terima kasih kepada media yang telah hadir memberi liputan. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita IMR.